Hari ini hari cuti, waktu kita berlibur. Tapi bangun saja daripada tidur, aku sudah terkejut dengan keputusan daripada UMNO yang aku jangka dan aku kata, keputusan ini keputusan yang tak mungkin. Keputusan ini keputusan yang luar biasa, yang aku pikirlah kan, macam seakan-akan tak akan jadi kenyataan lah. Apa keputusan itu pun, keputusan ini jarang-jarang, ini rare, tak dapat aku hadam, yang mungkin aku pikir pun terkejut lah. Buka sejahin pun aku terkejut. Wah, betulkah UMNO betul-betul buat keputusan seperti ini? Karena sebelum ini agak hot juga tentang isu nih, dan agak hot juga tentang persaingan daripada isu ini. Selamat berpuasa kepada orang yang beragama Islam, mereka yang beragama Islam, saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya, mentua-mentua saya. Biasalah di Sabah nih, luar biasa. Kita beragama Kristen mempunyai keluarga yang ramai yang beragama Islam juga. Itu sebab kalau di Sabah, apabila menyambut satu perayaan, contohnya perayaan Hari Raya, harus disambut bersama-sama keluarga besar. Karena di Sabah keunikannya adalah kepelbagaian agama dan bangsanya juga. Selain itu, kalau sambut hari Christmas pula, jangan dilupa akan disambut juga bersama dengan orang yang beragama Islam. Karena ada yang adik-beradik beragama berbeza, ada yang bersepupu-sepupu beragama berbeza. Kita jalankan hidup dengan harmoni, membawa agama masing-masing, aku dengan agama aku dengan agama aku, dan kamu dengan agama kamu, tapi berjalan selaras dengan keharmonian di Sabah. Aku suka tinggal di Sabah. Aku suka jadi orang Sabah, dan aku suka jadi orang rakyat Malaysia. Karena di Malaysia hidupnya amat toleransi walaupun beragama yang berbeza. Hari ini menyambut hari perayaan Good Friday bagi mereka yang menyambutnya. Selamat menyambut Good Friday. Hari ini juga keputusan daripada UMNO dalam mesyuarat MT UMNO semalam sangat-sangat mengejutkan. Apabila Ahmad Maslan mengumumkan calon Perdana Menteri UMNO akhirnya didedahkan. Ramai tidak menyangka calon ini yang akan dicalonkan sebagai calon tunggal Perdana Menteri di Malaysia. Kenapa tidak? Calon ini tak pernah kita pikir mungkin akan jadi calon Perdana Menteri, karena beliau bukannya pilihan. Beliau bukannya favorite kepada Najib Tun Razak juga Zahid Hamidi. Lagi pula, calon Perdana Menteri yang dicalonkan ini adalah orang yang tidak ada latar belakang boleh jadi Perdana Menteri. Dia hanya jadi Perdana Menteri kerana timingnya tepat. Bagi saya timingnya tepat, dan juga kerana tidak ada pilihan lain selain beliau yang paling berkelayakan. Nak pilih Zahid, lagilah bermasalah dengan pertuduhannya. Nak pilih Najib, sudah disabitkan bersalah, penjara 12 tahun dengan denda 210 juta. Nak pilih Ahmad Maslan, payah juga nak pilih Ahmad Maslan. Nanti kita terpaksalah pula mendengar pantunnya berkali-kali kan. Nak pilih Hisamuddin Tun Hussein, beliau juga agak pelik karena telah didapati bersalah menghisap vape di Dewan Rakyat dan banyak lagi lah. Dan hari ini sudah diumumkan oleh UMNO bahawa satu-satunya calon Perdana Menteri tunggal daripada UMNO, siapa lagi kalau bukan Ismail Sabri Yaakob. Pengumuman daripada Setiausaha Agung UMNO ini benar-benar membuatkan aku terkejut. Mana tak terkejut, karena sebelum ini berlaku pertikaian, berlaku perbalahan 3 pihak untuk menjadi Perdana Menteri. Pihak pertama, siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi sendiri,
yang diwar-warkan mungkin akan merebut jawatan Perdana Menteri. Ismail Sabri Yaakob hanya tiba-tiba muncul kemarin. Dan calon yang kedua yang juga mungkin dijangka berebut jawatan Perdana Menteri adalah Tokmat. Tapi baru-baru ini tular di media-media sosial, bahkan dalam berita, dikatakan pegawai kanan UMNO bakal disiasat oleh SPRM dan PDRM, dan telah pun disahkan oleh SPRM bahwa mereka akan memanggil pegawai kanan UMNO ini atas dakwaan laporan menerima rasuah di Negeri Sembilan. Wah, ini melibatkan rasuah yang sudah lama, bukan tahun sekarang. Ini melibatkan tahun dulu, tahun 2000-an lagi. Jadi bila ini berlaku, tiba-tiba muncul satu orang saja calon Perdana Menteri. Baguslah. Secara positifnya, saya sebagai pemerhati politik, saya amat gembira apabila UMNO mencalonkan Ismail Sabri Yaakob calon tunggal sebagai Perdana Menteri. Apabila ini berlaku, saya pun membuat pemerhatian dan analisis. Persoalannya adalah, adakah dengan pengumuman mendadak Ismail Sabri Yaakob sebagai calon tunggal Perdana Menteri di Barisan Nasional dan UMNO, adakah ini juga satu petanda bahwa tindakan ini adalah tindakan lebih mendesak Ismail Sabri Yaakob untuk segera membubarkan parlimen? Kerana dengan tindakan mencalonkan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon tunggal Perdana Menteri, mungkin ini akan membuatkan Ismail Sabri Yaakob terpujuk supaya beliau akan membubarkan parlimen dalam masa terdekat sebelum UMNO memasuki fasa yang kritikal di mana UMNO perlu membubarkan dan memilih, bukan membubarkan. UMNO perlu memilih, bukan bubar ya, tapi memilih kepimpinan baru dalam UMNO. Dan yang paling panas, Zahid Hamidi dengar-dengarnya bakal ditumbangkan oleh beberapa nama besar dalam UMNO, dan Zahid Hamidi tidak dapat menang lagi dalam pemilihan jawatan Presiden UMNO. Adakah Zahid Hamidi akan tumbang? Adakah Zahid Hamidi akan kalah? Kita tengok nanti. Sebab bukan seperti Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim mengalahkan Zahid Hamidi. Sah beliau mengalahkan Zahid Hamidi kemarin. Dengan rekod Anwar Ibrahim menang tanpa bertanding jawatan Presiden PKR. Tak ada sesiapa yang berani mencabar, kerana terbukti Anwar Ibrahim masih mempunyai aura, masih mempunyai credibility, masih mempunyai kekuatan yang tersendiri untuk kekal sebagai presiden bagi 3 tahun lagi. Bagaimana dengan Zahid Hamidi? Saya pikir awal-awal lagi Zahid Hamidi sudah tewas kepada Anwar Ibrahim dengan mengekalkan jawatan presidennya. Aku fikirlah Zahid Hamidi akan ditentang sekurang-kurangnya 2 penjuru, atau boleh jadi sehingga 4 penjuru. Banyaklah calon yang mungkin boleh jadi pencabarnya, termasuklah calon yang mereka calonkan sendiri ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob, boleh mencabar. Aku fikir boleh mencabar kerana dia telah menjadi dan terbukti seorang Perdana Menteri yang antara terbaik pernah ada daripada UMNO. Bahkan Ismail Sabri Yaakob mencipta rekod terkini. Beliau berjaya melaksanakan buat sejarah, menjemput pemimpin-pemimpin daripada pembangkang dan kerajaan sama-sama berbuka puasa. Ini tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri daripada UMNO, tapi Ismail Sabri Yaakob berjaya melaksanakannya. Jadi hari ini soalan penting, adakah benar-benar Ismail Sabri Yaakob akan dicalonkan satu-satunya calon tunggal Perdana Menteri, ataupun ini hanya retorik, ini hanya desakan tersembunyi daripada MT UMNO supaya
parlimen segera dibubarkan. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Bye-bye.